nak bagi dia bergerak dulu. Okey, dah boleh mula. Sekejap Okey, dah naik pop-up. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton FB Live pada pagi ini. Terlebih dulu saya wakil dari pihak penganjur iaitu Seksyen Pembangunan Bakat Bahagian Semua Manusia Jabatan Pendaftar UTM Johor Bahru ingin mengucapkan selamat datang ke Facebook Live UTM TTC bagi menonton program siri kuliah penyelidikan siri 3 2021 yang bertajuk Apa yang anda perlu tahu untuk pembelian penyelidikan. Bagi memulakan sesi ceramah pada pagi ini, marilah kita sama-sama dahului dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, 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 ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput tuan penceramah kita iaitu Encik Abdul Munim bin Amran dari Pusat Pengurusan Penyelidikan UTM Johor Bahru untuk memberikan perkongsian ilmu kepada kita semua. Dengan ini, segala hormatnya dipersilakan, Encik Munim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi kepada rakan-rakan di penyelidik, kepada rakan-rakan kewangan dan juga daripada universiti awam yang lain yang mana yang mengikuti siri kuliah penyelidikan melalui Facebook Live di TTC. Okey, so hari ini kita akan cerita tentang apa yang anda perlu tahu bagi pembelian penyidikan. Kadang-kadang kita macam kita nak pergi beli barang kan dekat pasar ke apa, kita tahulah nak beli tu ada duit ke tak ada duit. Nak beli apa, kan, samalah. So, cumanya hari ini kita fokusnya adalah kepada penyelidikan. Bukan fokus kepada pembangunan, bukan fokus kepada pengurus, duit mengurus. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Okay, so kalau kita nak tahu zaman dulu-dulu konsep pembelian ni kita panggil dia tukar barang. Okay, dulu-dulu kita tak ada duit mata wang, tak ada apa. Okay, dia bermula dengan sistem barter. Contohnya kita nak beli, kita nak ikan. Kita ada sayur. Kita tukar antara ikan dengan sayur. Tu zaman dulu-dulu. So, tapi dalam konsep pembelian ni, zaman sekarang ni, pembelian adalah tindakan memperolehi sesuatu dengan benda yang ditukarkan dengan harga. Contoh katakanlah nak beli kerusi. Okey, kerusi katakanlah harga yang ditetapkan oleh penjual itu adalah RM5. So, kita kalau nak beli kerusi itu mesti RM5. Kalau kita katakan kita nak beli RM3, penjual tak nak jual, kita dapatlah kerusi itu. So, kita tak boleh belilah kerusi itu. Itu konsep pembelian lah. Kok orang tak faham kan pembelian tu apa kan. So ini konsep dia. Okey, kalau kat UTM ni, konsep pembelian dia pula lebih kurang sama. Cumanya dia akan untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan atau sesuatu kerja. Dengan cara melalui proses perolehan dia betul. Sama ada perolehan tu ditetapkan oleh peraturan universiti ataupun ditetapkan oleh perbendaraan ataupun daripada MOF lah sendiri, Kementerian Kewangan Malaysia. Okey, benda-benda ni bukanlah suka-suka dia buat suka-suki kan. Saja je letak peraturan ni, bukan. Benda-benda ni dibuat ada sebabnya, untuk apa, kenapa, ada sebabnya. Biasanya yang kita nampak sebabnya adalah integriti. Sebab dalam penjawat awam ni orang selalu cakap penjawat awam lah tak integriti. Tapi sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya betul-betul SOP-nya semua adalah integriti. Individu itu sendiri yang menentukan sama ada penjawat awam itu integriti ataupun tidak. Okey. Tapi kalau cerita-cerita pasal integriti kita boleh tengok nanti dengan cerita integriti, tapi ini kita nak cerita pasal pembelian. Okey, seterusnya. Ini yang saya cakap tadi. Kita bukan suka-suka je ataupun bukan universiti suka-suka je buat peraturan ni, kita buat peraturan tu, tak. Okey, ada 5 perkara iaitu prinsipnya untuk membeli dan menjual. Kata orang kan kalau nak membeli tu, kalau bagi penjawat awam ataupun membeli secara melalui perolehan penjawat awam ni, prinsip yang pertama adalah accountability awam. Bermaksud kat sini bahawa kita melaksanakan, orang-orang yang uruskan perolehan yang melaksanakan tugas tu sebenarnya dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan juga pihak universiti. Bukan suka-sukalah. Okey, yang kedua diuruskan secara telus. Maksudnya dia nak menampakkan bahawa urusan jual dan beli itu telus. Katakanlah ada ditawarkan kepada berapa orang, nampaklah jelas. Okey, yang ketiga dipanggil nilai faedah yang terbaik. Maksudnya dia beli barang tu mestilah naik yang terbaik kan. Macam kita kalau beli kat Shopee kan, ada banyak seller jual. Tapi biasanya kita nak harga yang termurah dengan kualiti yang terbaik. So sama juga dengan proses pembelian dekat perolehan dekat universiti ni. Terutama sekali bagi penyidikan. Yang keempat dipanggil saingan terbuka.
Maksudnya kat sini bukanlah hanya satu orang je. Saingan terbuka ni bermaksud dibuka. Siapa-siapa boleh beli, siapa-siapa boleh masuk. Okay. Layak bersaing lah. Kan? Macam main lumba lari tu kan. Lumba lari kan kalau tak adalah satu lane je ada kan. Kalau lumba lari ada 10 lane, 8 lane. Macam tu. Ataupun dalam acara renang. Okay. Yang kelima adalah saingan terbuka tapi tidak cenderung kepada satu pembekal. Contohlah bulan ni beli dengan pembekal A, bulan depan beli dengan pembekal A, bulan depan lagi beli dengan pembekal A. Bulan depan beli dengan pembekal A, hari-hari pembekal A je yang dapat. Nampak tak ada kompromi? Yang itu yang dikeluarkan oleh bahagian kerajaan mengatakan bahawa ada kartel perolehan. So sebab apa? Sebab dengan orang yang sama je. Asas dia, lepas dia, lepas dia. Okay, so kat sini prinsip-prinsip itu kena kita ambil kira. Sebab tu kadang-kadang saya pernah maklum kepada penyelidik bahawa boleh tak doktor next pemilihan belilah dengan syarikat lain. Kita ada senarai-senarai syarikat tu. Kalau tak ada pun boleh rujuk kepada kami di RMC untuk perolehan-perolehan penyelidikan yang diuruskan oleh RMC. Tetapi kalau perolehan-perolehan penyelidikan yang diuruskan oleh High COE atau Jabatan TNCPI atau mana-mana jabatan di PTJ masing-masing, kena rujuk pada mereka. Okay, so seterusnya. Ini akta yang terlibatlah. Saya tak naklah olah akta ni. Ini kalau nak tahulah sebenarnya kuasa-kuasa ini telah diturunkan lah. Maksudnya diturunkan daripada lembaga pengarah turunkan kepada Naib Chancellor turunkan kepada Ketua PTJ dan Ketua PTJ menurunkan kepada pegawai yang diberi kuasa. So siapa pegawai yang diberi kuasa? Tengoklah masing-masing siapa yang dapat surat lantikan untuk menguruskan perolehan dan menandatangan integrity pack setiap tahun. Okey. Siapa yang dapat tu kena tahulah bahawa sebenarnya dia ni adalah bertanggungjawab atas 5 prinsip tadi. Okey. So nak beli ni, so benda dah kita dah start nak beli barang kan, katakan nak beli alatan penyidikan ke, nak beli bahan kimia ke, nak beli apa, fabrikasi ke, nak beli apa. So step paling pertama ni nak kena kenal sumber dana ni. Dana nak kena tahu punca peruntukan diperolehi bagi menjalankan aktiviti penyidikan. So saudara-saudari kena tahu duit ni datang daripada mana. Takkanlah duit datang daripada langit kan. Mestilah datang daripada ada sumbernya. Sama ada sumbernya adalah sumber kerajaan ataupun sumber dalaman sepenuhnya. Okey, kan sumber kerajaan. Okey, senang-senang cerita, semua duit datang daripada sumber kerajaan dikira sebagai sumber kerajaan. Contoh, duit RU datang daripada kementerian. Tu duit sumber kerajaan. Okey. Lagi, contoh duit geran FRGS, PRGS, TRGS, LRGS dan GSGS. Itu pun duit kementerian. Datang duit daripada MOSTI, Kementerian Ikan, Kementerian Ayam, tadi Kementerian Ayam, Kementerian apa lagi, Perdagangan, Kementerian Pendidikan, semua tu adalah duit kerajaan. Senang cerita, kementerian je adalah duit kerajaan. Okey. Tapi kena maklum, duit kerajaan ni kalau campur je dengan duit sumber dalaman, dia tetap jadi duit kerajaan. Okey. So apa itu sumber dalaman? Orang ingat sumber dalaman ni duit UTM. Duit UTM semua sumber dalaman sepenuhnya. Tidak. Okey, kena maklum, kena faham konsep. Sumber dalaman sepenuhnya adalah peruntukan selain daripada sumber kerajaan. Okey, macam saya cakap tadilah. Katakanlah dapat duit daripada Petronas. Itu sumber dalaman sepenuhnya. Katakan lagi apa lagi sumber dalaman sepenuhnya. Katakanlah untuk pendidikan dapat duit daripada syarikat Tang Eng Hong. Itu pun duit sumber dalaman sepenuhnya. Tapi saya ingatkan di sini walaupun duit sumber dalaman itu banyak, 1 sen je masuk duit di kerajaan, dia akan dikira sumber kerajaan. Dia sebenarnya macam ibarat ginilah. Ni ustaz yang cakap bukan saya. Ustaz yang cakap, kalau duit suami, itu adalah duit isteri. Tapi kalau duit isteri, itulah duit isteri. Macam itu. Nak senang faham konsep dia lah. Okey. Kadang-kadang dia pening kan. So senang faham konsep dia. Sikit je duit suami tu dah ada duit isteri adalah duit isteri. So besarlah sumber kerajaan. Walaupun sebenarnya macam saya cakap tadi lah, katakanlah 100,000 adalah duit 100,000 adalah duit industri ataupun duit sumber dalaman. 1 sen duit kerajaan, dia akan dikira duit kerajaan. Okey. So kalau you kan, apa yang bezanya? Beza sangat banyak benda bezalah. Satu yang pertama, kalau dia adalah sumber kerajaan, dia mesti ikut perolehan kerajaan. Tak boleh ubah. Okey. Maksudnya kena ikutlah apa yang peraturan telah MOF tetapkan ataupun apa yang telah peraturan pihak UTM tetapkan.
Kalau untuk sumber dalaman sepenuhnya, dia ada kelonggaran sikit. Bukan tak ikut, dia ada kelonggaran. Okey. Pula boleh ubah tak kalau sumber kerajaan? Kalau sumber kerajaan ni tak boleh ubah. Kalau ubah pun dengan kelulusan penaja. Sebenarnya kena hantarlah kepada pihak, kalau pemusti kena hantar musti, kalau pihak KPT kena hantar pihak KPT. Tapi kalau untuk sumber dalaman sepenuhnya, dia sama ada kelulusan penaja ataupun kelulusan diberi kuasa. Contohlah dapat research daripada Petronas kan. Kita katakan dapat duit research daripada ASEA. Duit research saya sebut daripada duit research daripada ASEA, katakanlah 1 juta. Tapi dalam klosa masa dia buat MOA, dia telah nyatakan bahawa diberi kuasa, penurunan kuasa kepada ketua projek untuk membuat keputusan sekiranya ada apa-apa pembelian yang diperlukan atas justifikasi ketua projek. Sudah nyatakan dalam MOA ke, LOA ke apa, insya-Allah boleh diproses, boleh dipertimbangkan. Okay, so contoh tadi macam saya cakap tadi, saya dah cakap tadi FRJS untuk kerajaan, TRJS, GUP, UTM Shine. So, nak senang cerita sebenarnya kalau duit tu datang daripada sumber kerajaan, daripada RU, daripada mana-mana kerajaan, dia adalah duit kerajaan. Tapi kalau duit tu datangnya daripada sumber luar, contohnya daripada industri, international, kontrak DTD, JICA, EU, international, itu adalah sumber dalaman sepenuhnya. Okay, harap fahamlah. Okay, kita tengok seterusnya. Ini situasi. Kita situasi sikit sini. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita ada sumber kerajaan iaitu RM100. Sumber dalaman RM1 juta. So sebenarnya kalau ikan perolehan ni macam saya cerita tadi, dia akan jadi perolehan sumber kerajaan. So, mesti kita tanya, macam mana nak kekalkan perolehan menggunakan sumber dalaman? Padahal sumber dalaman tu banyak. Kan? Mesti terfikir kan, macam mana kan? Okay, so rasanya benda hari pun dah pernah cerita benda tu. Okay, so kalau ikutkan, asingkan sumber peruntukan. So bila asingkan sumber peruntukan, kita akan dapat menggunakanlah pembelian atau perolehannya secara dalaman. Okay, clear? Alright, kita terusnya. Saya tak baca soalan dulu Saya akan jalan dulu, nanti kita akan go on, kita akan tengok soalan. Alright, seterusnya mengenal jenis peruntukan penyidikan. Okay, macam ini. Tadi kita mengenal sumber. Ini kena kenal jenis pula. Kenapa kena kenal ke jenis? Betul lah kan. Kita kena tahu asal usul dia mana. Lepas tu kena tahu lah pula jantina dia siapa. Laki ke perempuan. Macam itulah. So kena kenal lah jenis peruntukan ni. Peruntukan ni kena tahu. Sebab apa? Kena tahu PTJ mana yang menguruskan peruntukan tersebut. Sebab apa kan? Salah hantar tak proses. Itu ceritanya. Okay. So kita ada 3. Untuk bajet penyelidikan ni kita ada 3 kat UTM ni. Kita ada bajet A, bajet R, bajet Q. Yang tak ada bajet hash iaitu bajet handsome. InsyaAllah nanti Cik Ben akan buat lah kot kalau rasa dia setuju lah nak buat bajet hash. So kita ada bajet A, bajet R, bajet Q. Beza dia adalah nama dan juga kelulusan. Okey. Untuk bajet A adalah tabung amanah universiti. Okey, ni yang kalau korang masing-masing semua rasa dekat fakulti, dekat high COE ada bajet A. Okey, yang kedua dipanggil bajet R. Bajet R ni bajet duit research yang diterima daripada penaja luar. Itu bajet R. Manakala bajet Q adalah peruntukan penyidikan RU. Maksudnya duit yang kita usaha-usaha dapatkan untuk RU, status RU tu, inilah peruntukannya di bajet Q. Okey. So, apa bezanya lagi? Okey, contohnya kalau bajet A, biasanya dia akan bawa kepada kelulusan penaja dan jawatan kuasa pemegang amanah. So kuasa-kuasa apa benda semua kuasa pemegang amanah lah. Maksudnya dalam surat ikatan amanah tu apa yang dinyatakan itulah. Okay, biasanya tahun bajet A ni boleh jadi sumber kerajaan, boleh jadi sumber dalaman sepenuhnya dan boleh jadi campur. Maksudnya campur lah. Dia campur projek. Macam itulah. Okay, bajet R pula. Okay, bajet R ni bezanya adalah dia duit daripada penaja ataupun duit daripada institusi luar ataupun daripada organisasi luar. So ini pun tertakluk pada kelulusan penaja kecuali telah dinyatakan dalam MOA ataupun dalam perjanjian kuasa diberi penuh kepada penyidik. Okay, penaja dia boleh jadi sumber kerajaan, boleh jadi sumber swasta ataupun sumber dalaman sepenuhnya. Okay. Okay. Bajet Q. Okay, bajet Q tertakluk kepada kelulusan jawatan kuasa yang diberi kuasa oleh universiti. Okay, dia kena bawa lah ke senat penyidikan, senat penyidikan putuskan apa, okay, kena bentang. So, mungkin ada bawa ke JPU, baru dia akan diagihkan. Okay, yang ini by hook by group tak ada daripada
sumber dalaman sepenuhnya. Dia akan tetap akan jadi sumber kerajaan sebab peruntukannya berasal daripada RU, iaitu diperolehi dengan mengekalkan status Maira. Okey. So rasanya mungkin ada orang yang tahu, mungkin ada orang yang tak tahu. Okey kan, apa benda ni? Benda ni bos, apa benda ni? Kan nampak-nampak benda pelik kan. Tanya bos dia pun tak tahu. Sebab apa bos dia tak tahu? Sebab bos dia baru masuk UTM. Okey. So ini adalah namanya charge line. Okey, kita nampak kat situ ada huruf Q, R, A, A. Ini adalah kategori peruntukan lah. So untuk penyidikan, memang yang biasanya adalah Q, R dan A. Okey, sini memang nampak lah. Q tadi macam saya cakap apa, R tu apa, A tu apa. Okey. Ini adalah pusat kos. Okey, kat sini penting. Sebab apa? Kita nak tahu sebenarnya siapa yang uruskan dia punya perolehan ataupun kita panggil pembelian tersebut. Sebab jangan main empuk je. Ni penyidikan semua RMC. Tidak. Ada penyidikan yang diuruskan oleh HCOE. Contoh macam APTEC, IVAD, IBD. Ada yang mereka uruskan sendiri. Okey, ada yang mereka uruskan dan diorang salurkan kepada RMC untuk uruskan. Pun ada. Okay. Tapi bila dia dah salur kepada RMC, status dia akan berubah lah. Daripada contohnya J090100 kepada J13000. Okay. Kita tengok seterusnya. Okay. So rasanya siapa yang dah pernah buat projek penyidikan ataupun pernah uruskan projek penyidikan ataupun pernah jadi RO, pernah jadi student untuk doktor-doktor ataupun profesor-profesor yang ulung sama ada di universiti kita, di UTM ataupun di universiti luar yang lain, saya rasa diorang memang familiar lah, iaitu core project. So core project ni unik. Dia unik kat situ, contoh 3456, 3457, 33588, 3F, 5J. So dia unik nombor. Bergantung pada masa didaftarkan dan dijana. Okey, itu adalah nombor yang biasanya kalau berurusan dengan RMC kewangan kita akan tanya, boleh saya dapatkan doktor ataupun prof nombor vote ataupun nombor akhir 5 akhir charge 9, dia akan bagilah. Alright. So ini secara ringkasnya. Kalau mana-mana dulu saya pergi bagi taklimat kepada mana-mana PTJ, inilah ringkasan dia lah. So kalau kita nampak ada huruf, ada warna tu, boleh nampak beza lah. Sebab tu cakap nak beli, nak uruskan, kena faham benda ni. Bukan nak suruh faham macam faham faham tahap tertinggi. Just faham siapa uruskan, duit ni duit siapa, projek ni projek apa. Itu saja. Okay. So kita kepada yang seterusnya. Okay, yang seterusnya, perkara 3 dah paling penting lah. Dan ini perkara yang paling besar lah, iaitu mengenal kategori perolehan. Okay, kita kena mengetahui lah kategori perolehan tu nak buat. Ni kategori apa lah? Kan kadang-kadang ada orang bercakap macam kita nak main tinju pun ada kategori. Heavyweight champion, lightweight, semua macam itulah. Ataupun kategori ni ayam serama. Ni kategori dia pertandingan ayam serama. Ni kategori dia pertandingan ayam tua. Macam tu. Okay, so kena nak beli ni pun kena kenal lah kategori perolehan tu apa. Kat sini kita ada jenis kategori perolehan 4 jenis, 4 je tak banyak. Okay, kita ada bekalan, kita ada perkhidmatan, kita ada bekalan dan perkhidmatan dan kita ada kerja. Okay, bekalan. Okay, orang tanya bekalan. Ni buat bekal ke? Bukan. Bukan bawa bekal nak pergi sekolah anak tu, bukan. Bekalan bermaksud pembelian yang melibatkan barang penyelidikan sama ada pakai habis, aset atau inventory. Ini bekalan. Barang. Maksudnya itu barang lah. Kalau kita pergi pergi ke supermarket ke, itu bekalan. Boleh beli barang bekalan, boleh beli kat supermarket. Okay. So seterusnya kita panggil perkhidmatan. Okay, perkhidmatan dalam penyidikan ni adalah melibatkan khidmat manusia, kepakaran, kemahiran untuk melaksanakan suatu kerja. Tu kalau kita panggil lah, dia ada 2 jenis type lah. Kalau kat situ dia ada consultation ataupun bukan consultation. Perkhidmatan ni ada 2 jenis, consultation ataupun bukan consultation. Okey, manakala bekalan dan perkhidmatan. Bekalan dan perkhidmatan ni melibatkan dia beli barang dan dia suruh orang tu buat sesuatu. Itu adalah bekalan dan perkhidmatan. Contoh, fabrikasi. Tanya, fabrikasi ni apa bos? Pelik-pelik kan? Benda ni cikgu yang fabrikasi. Fabrikasi ni adalah dia adalah belian barang, contoh alatan, dia catat-catatkan jadi satu barang. Itu bekalan dan perkhidmatan. Sebab dia apa? Dia asingkan. Ada yang dibeli barang dulu, ada yang dibeli perkhidmatan. Ada juga fabrikasi jadi perkhidmatan je sebab dia dah package kan. Itu jadi perkhidmatan. Alright, kena faham kat situ, iaitu bekalan dan perkhidmatan. Dan bekalan dan perkhidmatan. Okey. Yang keempat dipanggil kerja. Okey, perolehan kerja ni kalau ikutkan dia melibatkan pembinaan dan penyelenggaraan secara fizikal yang mengelilingi kerja mekanikal dan elektrikal serta awam. Contohlah nak bina bangunan, nak tukar bumbung besar kan, nak
tebuk lubang, nak pasang wiring, apa benda yang melibatkan infra, dia akan masuk dalam perolehan kerja ataupun pencucian, tu semua. Dia akan masuk dalam kerja. Okay? So ni kena faham tab-tab ni. Kenapa kena faham tab-tab ni? Kalau tak faham tab-tab ni, maksudnya tak faham nanti untuk step seterusnya. Okay, so kita pergi step seterusnya. Okay. Step seterusnya, kenapa saya kena faham tadi? Sebab kita nak ceritakan sebenarnya apa yang RMC bantu penyelidik untuk sesuatu pembelian. Okey, untuk perolehan kerja, okey, kita akan majukan ke Jabatan Harta Bina. Okey, untuk mana-mana kita bukan owner. Owner adalah ketua projek. Kalau penyelidik dia hire COE, you are owner. Because you buat penyelidik untuk COE you. Berbeza dengan di RMC, owner adalah ketua projek sebab projek penyelidikan tu dapat dan untuk dia. Okey, walaupun pada hak akhirnya adalah pada untuk universiti. Okey, so untuk perolehan kerja di bawah 20,000 kita akan hantar untuk kelulusan Jabatan Harta Bina lah. Diorang akan semak apa-apa benda dan diorang akan hantar bahawa kelulusan apa dia akan komen lah. Okey, tapi inden tu akan disahkan dan diuruskan oleh ketua projek bagi bawah 20,000. Okey, bagi yang lebih 20,000, Jabatan Harta Bina akan uruskanlah di bawah section kontrak lah. So kat depan RMC je ni, dia akan uruskan untuk penjualan sebuah harga, whatever lah semua yang ada tu. Format semua adalah format mereka. Okay. So yang ni boleh tengok dekat laman web Jabatan Harta Bina. Ada borang-borang apa yang boleh dirujuk lah untuk pembelian di bawah 20,000 dan juga apa-apa maklumat yang diperlukan untuk perolehan kerja di bawah penyelidikan. Okay. Manakala yang diuruskan oleh RMC uruskan bagi J13 dan K13 adalah bekalan, perkhidmatan, bekalan dan perkhidmatan. Okey, ini kita akan uruskanlah daripada yang bawah 5,000 sehingga 20,000 sehingga 1 juta. Manakala yang perkhidmatan pun sama, yang untuk bekalan dan perkhidmatan pun sama. Okey, kita akan uruskan. Rundingan terus pun kita akan uruskan. Okey, rundingan terus pengecualian. Okey. So kita terus seterusnya. Okay, yang keempat. Tadi dah mengenal kategori kan. Sekarang kita kenal kaedah pula. Yalah, dah kenal kategori mana nak bertanding. So kena kaedah lah. Macam nak menang ke, macam mana nak tackle ke, macam mana nak dribble ke main bola kan. Kalau main bola kan macam mana nak score. Tu kan kena kaedah dia. Kaedah nak menang. Okay. So kalau kita kan keempat ni kaedah dia mengetahui kaedah pembelian sesuai digunakan dalam penyelidikan. Okay. So kita ada 10. 10 ni yang saya ingat lah. Kalau ikutkan saya rasa banyak lagi ni. Kalau dipecik-kecil lagi banyaklah 10 je yang kita nak tengok hari ni 10. Kita akan tengok 10 ni kalau sempat. Kalau tak sempat mungkinlah nanti mungkin next session lah. Mungkin tahun depan ke kita akan buka lah. Okay. So kita kenal. Okay, yang pertama kita panggil panjawa runcit lah. Panjawa runcit untuk penyidikan di bawah RMC J13 dan K13 kita tak uruskan. Kenapa kita tak uruskan? Sebab macam mana kita nak bagi duit dekat penyidik setakat RM500? Kan pajak runcit, nama pun panjang runcit. Kalau macam tu Jabatan Bendahari kena audit nanti. Kalau kita ada 7,000 charge line, 7,000 dia kena audit. So benda tu adalah benda yang tak logik untuk diamalkan bagi penyelidikan di bawah RMC, bagi projek dan program. Tapi di bawah high COE saya yakin pajak runcit ni ada yang nilainya kadang-kadang 1,000, 2,000, 3,000. Okay. Alright. So ini kalau dia punya konsep lah, pembelian barang perkhidmatan di bawah RM300, resit atau bil diberikan kepada pemegang amanah. Contohnya tuan-tuan puan pergi dekat Jasco tu, beli shampoo ke, beli apa ke untuk buat penyidikan, betul, bagi kat pemegang amanah. So nanti bayaran tu pula tuan-tuan puan akan dapat daripada pemegang amanah. Pemegang amanah tengok-tengok, dia akan bagilah. Katakan tuan-tuan puan beli dalam RM50, beli shampoo, nak buat kajian shampoo kan, nak buat shampoo campur dengan Dettol, tak tahu jadi apa. So resit tu bagi kat pemegang amanah akan bagi duit, dia akan rekodkan RM50 beli shampoo dengan Dettol. Contoh. Okay. Lepas tu bila dia dah buat, dapat satu masa dia akan laraskan lah, dia akan buat reimbursement lah kepada Jabatan Bendahari dan dia akan dapat balik duit tu. Okay, tapi duit tu bukan duit dia. Duit tu adalah duit untuk pegangan untuk panjawa runcit. Okay, seterusnya kita akan pergi. Ni memang favourite lah. Kita panggil favourite untuk penyelidik. Kalau kan pembelian terus ni memang favourite. Tak tahulah favourite TV3 tak tahu macam mana, tapi ni favourite lah untuk penyelidik dalam UTM. Okay, right. So kita ada banyak sangat untuk pembelian terus ni. Tak tahu ada berapa, saya 5 rasanya kata saya. 5. So yang pertama dia adalah pembelian terus melalui bayar balik wang. Bayar balik wang ni saya rasa dalam mindset semua orang faham lah. Nama pun bayar balik wang. So means that kita kena dahulukan duit. So pembelian ini hanya sehingga RM5,000. Pembelian barang ke, perkhidmatan ke, kerja ke, dia sehingga RM5,000.
bayaran kepada pembekal dibuat menggunakan wang peribadi. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dahulukan duit. Contoh pergi kedai, beli tadi katakanlah beli shampoo dengan tu katakanlah beli sehingga 3,000 shampoo dan juga Dettol ke apa whatever semua nak konon-konon nak buat uji kaji shampoo dengan campuran ini akan melembatkan rambut. Contohnya orang yang dah botak dah lama tak keluar rambut tiba-tiba boleh keluar rambut. Kan contoh. Sebab tu memang ada pun penyidikan UTM. Saya tak yakin pun memang yang halus-halus pun boleh tebal balik. Memang ada. Okay. So dah bayar, tuntut semula. Tuntut semula pula dengan UTM Fin lah. Maksudnya pergi kat UTM Fin, tuntut. Okay. Lepas tu upload dokumen lah. Kita ada sistem radis, kita akan upload documentation lah. Dokumen sokongan, kalau kata receipt. Kalau katakan invoice tunai. Kalau katakan apa lagi yang boleh ada. Katakanlah dibayar online statement bank ataupun online receipt. Macam itulah. Okay. Bagi yang bukan J13 dan K13, diorang akan hantar dokumen itu kepada pengesahan PTJ. Maksudnya masih manual lah. Hantar kepada PTJ semak dan dihantar kepada bendahari. Okay, lepas tu nanti bagian bendahari semak lah. Bagian kewangan tu akan semak. Okay, betul. Kalau macam di RMC, kami tidak akan menyemak hard copy lah. Kami akan menyemak apa yang berada dalam soft copy. So kalau boleh yang tu tuan-tuan puan-puan kena, tuan-tuan puan-puan, doktor, prof, kena uploadkan dokumen yang betul lah. Janganlah dokumen yang betul. Beli barang, tadi katakan nak beli barang penyidikan, kata shampoo tadi kan sampai 2,000, 3,000 kan. Tapi upload pula surat pajak. Jangan. Memang kami reject lah. Macam mana kami nak semak beli shampoo, surat pajak yang dimasukkan. Fahamlah kadang-kadang tersalah masuk. Tapi harap-harap tak lah. Okay. So yang seterusnya kita akan luluskan voucher tuan-tuan dan puan-puan dan kita akan hantar documentation secara maya ataupun fizikal kepada bendahari dan bendahari akan luluskan. Okay, bayar balik wang tu. Okay, yang ni saya tak nak kena cerita lebih sebab ni nanti Puan Hidayah akan cover nanti pada next session slot seterusnya di bawah bayaran. Okay. Saya nak kena tegaskan kat sini, perolehan kerja di bawah 20,000 yang diuruskan oleh PTJ. Maksudnya tuan-tuan puan HSCOE lah. Tapi kalau di RMC yang ketua projek uruskan, wajib mendapat kelulusan JHB. Okay. Ni polisi, bukan polisi saya buat, polisi perolehan kerja. Kalau nama pun polisi perolehan kerja, bukan saya buat lah, nak senang faham kan. Saya tak buat pun datang ni. Ni kena tanya dengan encik abang-abang yang handsome, akak-akak cun-cun kat USB lah. Okay. Alright, seterusnya. Seterusnya banyak cerita ni. Saya cakap senang saya cerita mau makan masa 3 jam 4 jam ni, tapi tak apalah, saya lajukan. Seterusnya bill invoice. Okay, ni bill invoice maksudnya tuan-tuan dan puan-puan beli barang juga tapi tak bayar dulu, guna bil. Inilah dia. Okay, so masa yang ni puan-puan akan beli pergi kedai, cakap nak beli barang ni, nak beli mana sehingga 5,000 je. Lebih tak boleh. Lebih dia tak boleh pakai bill invoice. Okay. So bila dapat tu minta dia invoice dan juga delivery order. Kenapa nak delivery order? Takkanlah tuan-tuan nak beli RM4,000, tuan-tuan nak bawa daripada Jasco pergi sini kan? Suruh Jasco hantar. So bila Jasco hantar adalah delivery. Okay, masukkan dalam packaging sekali lah. Okay, proses bayaran kepada pembekal menggunakan invoice, bill di UTM Fin. So nanti di menu UTM Fin dia akan bagian bill invoice. So pilihlah menu itu untuk bayar guna bill invoice. Maksudnya tuan-tuan tak nak dahulukan duit. Al-maklumlah, musim PKP, duit banyak tak pakai. Okay. So upload dokumen di Radis. Okay, macam saya cakap tadi, ini terpakai hanya untuk J13 dan K13 sebab kami tak ada documentation yang hard copy. Kami semua adalah online, namanya online claim. So dokumentasi adalah dalam ni. Macam saya cakap, tolonglah dokumen tu jangan bagi salah. Sebab kalau salah nanti kena reject, tuan-tuan puan juga marah. Kan lambat luluskan ke apa. So kalau boleh jangan salah. Pesan kepada yang buat. Kalau yang buat tu adalah student, doktor atau prof, suruh dia buat. Kalau yang buat tu RO, suruh dia buat betul-betul. Kalau yang buat tu RA, suruh dia buat betul-betul. Jangan salah masuk. Jangan masuk pula surat penjagaan. Hati-hati sebab kita orang taklah cerita dengan ni tapi kadang-kadang benda tu bolehlah orang nampak. Tak elok lah kan. Okay. So seterusnya bagi yang bukan J13, K13 macam saya cakap tadi kita hantar kepada PTJ pengesah dan Jabatan Bendahari. Tuntutan disemak oleh bahagian kewangan untuk kecukupan dokumen, nilai, penerima semua kat situ lah. Dan diluluskan dan kita akan hantar kepada Jabatan Bendahari untuk luluskan. Okay, ini saya nak remind. Sebab ni memang favorite lah. Favorite iaitu pecah kecil. Okay. Pecah kecil bill invoice adalah tidak dibenarkan. Tak dibenarkan lah. Maksudnya pecah kecil ni sepatutnya dia beli sekaligus. Tapi dia pecahkan. 3,000 beli sekarang. Nanti lagi 2 minggu dia beli 6,000 lagi. Ataupun 4,000 lagi. So sebenarnya kalau dicantumkan beli barang yang sama ataupun daripada pembekal yang sama sebenarnya dia adalah melalui
persempatan, tapi dia buat bill invoice, dia kecil-kecilkan, tak boleh saya nak ingatkan kat sini bukan saya yang buatkan dia tak boleh. Memang peraturan daripada MOF yang mengatakan tak boleh pecah kecil. Kita ada bagi kelonggaran untuk penyelidikan di RMC saja. Penyidikan itu ada kelonggaran dia. Okey, tapi untuk pecah kecil yang macam saya cakap tadi tak boleh. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, tindakan tuan-tuan dan puan-puan pecah kecil bil nampak macam simple, macam benda tak ada apa. Ini boleh dikenakan tata tertib di bawah AP 59. Saya rasa Datuk Wahid dah selalu menyeramkan, katakan AP 59, AP 59, AP 59 sebab Datuk Wahid pun sebenarnya kena diseramkan juga oleh MOF. So hati-hati. AP 59 ni sangat bahaya. Tuan-tuan fikir baliklah. Tuan-tuan dan puan-puan dah 30 tahun berkhidmat, tiba-tiba AP 59 kena tata tertib. Apa benda yang dalam tu saya pun tak tahu. Kalau kena bayar balik, kena bayar balik. Rugilah. Sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan boleh beli motorbike baru, tapi tuan-tuan dan puan-puan tak boleh beli motorbike baru sebab tuan-tuan dan puan-puan kena bayar balik kepada universiti sebab merugikan universiti. Okay? Alright. So, ini situasi. Macam kecil tadi. Katakanlah pada 1 Jun, tuan-tuan dan puan-puan beli laptop, 4 biji laptop, HP ProBook. Okay, katakanlah mungkin dalam 2,500 ke gitulah. Total katalah 15,000. Mungkin dapat diskaun ke apalah kan. Okay, lepas tu tuan-tuan dan puan-puan beli pagi pada 21 Jun. Beli printer, iPad, tablet, kabel, projector, simulation software ke apa, whatever, 9,000. Kalau campur tuan-tuan sebenarnya dah lebih daripada ni. So, kalau ni kalau gunakan sumber kerajaan, dah kena sebut harga tawar. Tapi kalau dia gunakan ni, sepatutnya dia gunakan pembelian terus melalui pesan tempatan. Hati tuan-tuan puan nampak macam tak ada apa. Tapi berhati-hati. Once they pick up, you all kena bawa ke jawatan kuasa AP 59 Jabatan Badahari. Sekiranya dia dapati bersalah, tuan-tuan dan puan akan dibawa ke jawatan kuasa siasatan universiti. Dan sekiranya dia dapati bersalah, tuan-tuan dan puan dibawa ke jawatan kuasa tata tertib. Hati-hati benda ni. Alright? Okay, nak takutkan, tapi itulah hakikatnya. Alright. Seterusnya, invoice dalaman. Okey, invoice dalaman adalah sama je, semua bawah RM5,000, tapi dia dalam universiti je. Contoh katakanlah kita nak buat testing lab dengan PPMU. PPMU akan keluarkan invoice dalaman. Katakanlah kita nak buat testing lab, cacing bergerak dalam tanah, itu berapa kelajuan dia. Katakanlah mungkin dekat PPMU tu ada lab yang boleh detect berapa kelajuan cacing kan. Nak buat cacing macam flash kan, tak tahulah kan. Mungkin. Okay. So ini PTJ akan memberikan bekalan menggunakan invoice dalaman lah, macam saya cakap tadi PPMU. So tuan-tuan dan puan akan buat tuntutan melalui sistem UTM-FIN, upload dokumen di Radis bagi J13 dan juga K13. Bagi peruntukan bagi bukan J13 dan K13 akan hantar pada PTJ pengesah dan dia akan hantar pada bendahari. Okay, lepas tu dia akan semak oleh bahagian kewangan lah, sama ada di Jabatan Bendahari ataupun di RMC. Kita orang akan luluskan voucher dan kita akan buat bayaran kepada PTJ. Tapi bukan bayar keluar duit. Dia adalah transfer vote. Okay. Right. Okay, invoice dalaman. Ingat invoice dalaman ni adalah limitation dia. Untuk gerak kerajaan sebenarnya dia sehingga 20,000 je. Sebab 20,000 ke atas dia pakai sebut harga tawar. Okay. Manakala bagi sumber dalaman sebenarnya sehingga 50,000. Okay. Itu hak limit lah untuk gunakan invoice dalaman. Okay. Tapi saya nak pesan kat sini, kok ada yang terlupa. Maklumlah musim-musim PKP ni semut pun lapar, termasuk dalam air, terminum air semut. Okay. So terlupa banyak sangat minum air semut. Okay. Harap-harap tak adalah. Terlupa. Untuk geran KPT, sewaan ruang atau fasiliti adalah tidak dibenarkan bagi geran KPT. Maksudnya ini kalau bawah B24 sewaan ruang dalam universiti tidak dibenarkan. Okay, hati-hati di situ. Untuk geran KPT. Nanti sia-sia je hantar clear kena reject. Sebab yang menetapkan bukan kami. Bukan universiti tapi KPT. Kenapa? Sebab kadang-kadang ada setengah universiti tu ambil peluang ataupun ambil rezekinya untuk di-charge lebih bagi geran-geran tertentu. Betul. Memang kadang-kadang kita universiti awam ni memerlukan lagi-lagi untuk maintenance apa benda semua kan. Betul. Tapi ini memang telah ditetapkan oleh KPT tidak dibenarkan. Okey. Rujuk tabir urus dana penyidikan yang terbaru bilangan 3 saya rasa dikeluarkan pada Jun 2020. Alright. So yang seterusnya yang keempat, pembelian terus atas talian. Nampak saya cakap tadi pembelian terus ni banyak. Okay, ni yang online pula atas talian. Okey, pembelian terus atas talian adalah melebihi 5,000 sehingga 20,000. Habis yang bawah 5,000 tak boleh ke? Boleh, sebab tu kena bayar balik wang. Sama je, ini cuma nak upgrade sikit. Alright. Dapatkan 3 perbandingan harga online. Katalah ada Shopee, ada ni, ada kat laman web dia sendiri. Boleh dapatkan 3. Isi borang permohonan online. Okay, isi borang permohonan apa? Ini isi borang kalau kan bayar balik wang lah. Okay. Hantar ke RMC PTJ bayar borang permohonan online ni sebenarnya borang permohonan
perolehan. Nanti saya tunjukkan kejap lagi borang permohonan perolehan ni tentang apa kan. Kena isi tu, kena masukkan semua. Okey, lepas tu hantar ke RMC untuk kelulusan. Hantar dulu sebab dia tak boleh beli dulu. Dia kena dapat kelulusan dulu. Okey, tapi masih saya ingatkan di bawah tu hanya terpakai bagi sumber dalaman sepenuhnya. Sumber kerajaan tak terpakai. Sumber dalaman sepenuhnya sahaja yang terpakai. Ingat, hati-hati. Sumber dalaman sepenuhnya. Sebab tu kita sekarang ni kenapa kita banyak buat recommendation, buatlah dengan industri, buatlah dengan international. Sebab kan inilah kita ada dapat sedikit-sedikit kelonggaran yang diberikan oleh pihak universiti. Okay. Seterusnya, bayar secara online dibuat menggunakan wang peribadilah. Contoh nak beli laptop ke apa, bayarlah pakai kad kredit dulu. So, tuntutan semula melalui UTM-FIN, upload dokumen di radis bagi peruntukan J13 dan K13 termasuk surat kelulusan. Okay. Bagi yang PTJ lain, PTJ lain keluarlah surat sendiri, takkan ada mesti nak kena keluar surat kan untuk pembelian secara online. So PTJ kena semak lah, PTJ yang menguruskan perolehan, yang diberi kuasa menguruskan perolehan, kena mengeluarkan surat kelulusan perolehan dulu. Kepada orang yang nak beli, baru boleh beli. Katalah nak beli laptop, nak beli apa lagi, nak beli fridge untuk simpan bahan kimia, nak simpan apa benda, macam itulah. Okey, tuntutan disemak oleh bahagian kewangan, kecukupan dokumen, luluskan voucher dan kita akan bayar kepada EFT lah, kepada owner tu. Right. So, ini adalah kita tengok, kalau kita tengok, inilah senarai semak dia. Boleh nampak senarai semak, ni 5,001 hingga 20,000 lah. Ni beli barang online. Katakanlah beli fridge 7,000 kan, online beli pakai Shopee, hantar. Okey, boleh. Tak ada masalah. Tapi kena dahulukan duit lah. Buat masa ini kita belum ada cara lagi untuk kita buat, kita bayarkan. Belum ada lagi. Okey, nanti mungkin kita akan fikirkan lah. Right. So seterusnya nombor 5, pembelian terus melalui pesanan tempatan. Banyak lagi ni, ada berkilo-kilo. Okey, pesanan tempatan. So pesanan tempatan ni kalau ikutkan untuk sumber kerajaan, pembelian terusnya sehingga 20,000. Manakala sumber kerajaan sehingga 50,000. Maksudnya beli terus menggunakan pesanan tempatan. Okey, yang ini perlu ada kajian pasaran. Maksudnya kena ada 3 quotation daripada pembekal. 3 tau, bukan 1, 3. Okey, melengkapkan borang permohonan perolehan. So kena lengkapkan borang permohonan perolehan lah. Ni boleh tengok dekat radis. Okey, masukkan dalam UTM-FIN, anggaran pejabat semua, melengkapkan borang penilaian pembelian terus, melampirkan salinan proposal. Okey, salinan proposal tu kena lampirkan lah. Bagi yang nak beli tu kalau boleh. Okey, ataupun surat kelulusan penaja. Kenapa ada surat kelulusan penaja? Sebab kadang-kadang macam ni, saya pun faham. Kita buat kajian ni kadang-kadang tak, bila sama masa tu baru nak kena beli. Tapi tak ada pula dalam proposal masa kita hantar kat KPT. Tapi boleh, sebab tu kena ada surat kelulusan pelajar. Kalau contohnya KPT, dia kena hantar kat KPT. Tu kena sabar sikit lah. Kadang-kadang ambil 3 bulan, kadang-kadang ambil 4 bulan, kadang-kadang ambil sebulan, ikut rezeki masing-masing. Okey. Yang ke-7, melampirkan kelulusan pengarah RMC sekiranya tidak ada dalam proposal. Okey, ni pembelian tak ada dalam proposal, kena ada kelulusan pengarah. Terutama sekali untuk geran UTM lah. Dia kena hantar pada pengarah RMC lah. Alright, pengarah RMC dia akan tengok, review, justifikasi dan dia akan luluskan. Bukan luluskan pembayaran, tapi luluskan untuk pembelian perolehan itu. Alright. Okay. Untuk menyelenggara barang. Hari tu Cik Asri ada cerita nak menyelenggara barang kan. Menyelenggara barang contohnya TV rosak ke apa, boleh guna duit research. Walaupun dia beli guna duit you, rosak nak gunakan, boleh guna duit research. Itu kelebihannya duit research ni. Lebih-lebihnya duit research. Kalau contoh beli barang guna A pun, rosak research nak gunakan, pun boleh beli guna duit research. So kena lampirkan lah. QPA 2 untuk penjagaan aset, QPA 3 untuk penjagaan inventory. Okay. So inilah tempat mana nak jumpa dokumen-dokumen tadi dekat RMC, research document, bahagian procurement, finance, procurement. So boleh pilihlah menu kat sini. Kat situ adalah borang-borangnya. Okay, ini bukan kami tetapkan. Ini datangnya daripada MOF. Okay, alright. So ini senarai semak macam saya cakap tadi untuk pembelian terus. Dana kerajaan, sumber dalaman. Sama je lebih kurang, figure je berbeza. Yang tadi beli untuk perolehan bahagian terus untuk pesanan tempatan sehingga 50,000, manakala sumber kerajaan sehingga 20,000. Okey. So ini kalau nak tengok macam mana nak buat lah. Nak buat kalau dalam ni, kalau nak select cerita ni makan masa ni. Boleh tengok, ini cara dia. Pilih dekat menu bahagian perolehan, pergi kat pembelian, lepas tu akan masukkanlah cacian apa yang nak digunakan. Pergi kat sini, klik mohon. Okey, lepas klik mohon, tarik balik, masukkan sodo, kemas kini, samalah. Dan klik button tadi, klik button daftar, yang ni klik button sah. Dia memang pusing-pusing. Jangan tanya saya kenapa dia pusing-pusing. Okay. Alright. So ini borang permohonan tadi, boleh dapat dekat laman web RMC. Ini borang permohonan. Kalau beli online pun kena pakai borang ni, beli pakai PT pun kena pakai ni. Yang tak pakai PT tadi, yang 3 tadi tu je. Iaitu
bayar balik wang, bil invoice dengan invoice dalaman. Tu tak payah borang ni. Okey? Alright, kita terus seterusnya. Oh, makin panas. Sebuah harga tawar. Okey, sebuah harga tawar. Ini bukan tawar sebab masin ataupun tawar tak ada gula. Bukan. Ini kita tawarkan kepada pembekal. Kalau orang rasakan, apa sebuah harga tawar? Okey, kalau kita sebenarnya dalam Jabatan Bendahari punya peraturan, dia tak cakap pun sebuah harga tawar. Dia akan cakap sebuah harga. Okey, tapi kenapa dia sebuah harga? Bila kita baca tu, dia adalah sebenarnya menawarkan. Sebab kami ni rajin membaca sikit kot agaknya. Sebab tu kita tularkan sebuah harga tawar. Sebab kami nak bezakan antara sebuah harga jual dengan sebuah harga tawar. Sebab nanti orang ingat sebuah harga sama lah macam dulu punya. Oh tak sama ni. Okey, memang tak sama. Sebuah harga tawar ni kita tawarkan kepada pembekal. Manakala sebuah harga jual kita buat jualan secara terbuka. Okey, nanti kita tengok. Right, this is benda sebuah harga tawar. Okey, terpakai hanya bagi perolehan sumber kerajaan. Kenapa terpakai untuk sumber kerajaan? Sebab sumber dalaman boleh buat pembelian terus. Guna pesan tempatan. Buat apa nak susahkan diri? Betul? Okey, dia terpakai untuk sumber dalamannya. So, yang kedua, spesifikasi dilengkapkan oleh ketua projek. Okey, ketua projek kalau ikut kat sini dia lengkapkan lah. Ada spesifikasi apa dia nak beli, apa benda barang-barang tu kan. Kita mana tahu nak beli apa. Katakanlah dia nak beli chamber, roastal chamber. Aku pun tak tahu bertang apa roastal chamber. Dia tahu spek apa. Kalau cakap saya kata chamber je. Kan, lepas tu tak tahu apa-apa kejap kita datang barang. So, spesifikasi ni ketua projek yang tetapkan. Nak beli apa, nak buat kajian apa, dia dah tulis lah. Okey. So, kita akan tawarkan, kena ada 3 cadangan daripada penyelidik. Okay. Sebab apa kena ada 3? Sebab itu memang requirement daripada MOF. 3 minimum. Lebih tak apa. Macam itulah. Bagi kata orang 3 minimum, lebih tak apa. Okay. So, cadangan penawaran kepada pembekal penyidik minimum 3 syarikat. So, maksudnya dia akan bagilah cadangan. Ada senarai syarikat, nama syarikat siapa, email. Okay. Dan seterusnya, dia mesti berdaftar di bawah MOF. Ada sijil MOF lah. Ada kod bidang yang berkaitan. Dan mesti berdaftar UTM. Yelah macam nak bayar kan, tak daftar bawah UTM kan. Daftar bawah MOF, UTM tak daftar. Klik-klik dalam UTM fee nak pilih nak bayar, tak ada nama orang tu. Susah lah. So mesti berdaftar di bawah UTM. Dan ke 1, 2, 3, 4. Link kelima, sebuah harga ini ditawarkan kepada pembekal melalui email. Sebab tu saya cakap, kami ni walaupun PKP, kami masih kerja. Kerja separuh nyawa lagi. Sebab apa? Kami masih lagi boleh membuat kerja untuk menghantar penawaran kepada pembekal. Okey, tempoh pelawaan 3 hingga 5 hari lah. Kita pelawar kepada pembekal, kita bergantunglah kepada keadaan dalam PKP ni, kadang-kadang nak buat 3 hari tu sian juga. Sebab apa? Sebab pembekal pun ada yang tak masuk office, ada yang work from home. Kita pun faham work from home kat mana. Kejap lagi mak jadi gorila, bapak jadi King Kong, kan? Dia ada pula lagi kejap lagi bapak yang jadi yang jadi Godzilla semua kan. Kita pun faham. So kita kadang-kadang ada yang kita lanjutkan sampai 7 hari. Bergantung pada keadaan. Okay, so maklum balas sebuah harga dari pembekal adalah melalui email. Maksudnya dia akan jawab melalui email. Tak payah dia nak hantar sini kan, bukan lalu datang pun. Macam mana dia nak datang? Kan? Masuk depan pengawal dia tahan. Belum lagi kita tahan dengan polis blok. Okay, so ini kelebihannya lah. Walaupun di zaman-zaman sebenarnya dia mengurangkan proses membuat tambahan proses lagi. Sebelum ini semua melalui pembelian terus menggunakan pesan tempatan, tapi sekarang dia wujud satu benda lagi layer, iaitu sebuah harga tawar. Alright. So ini proses dia. Okay, kalau boleh tengok nak tengok. Kalau tak boleh tengok tak apa, kita boleh lajukan. Okay, ini proses dia. Kelulusan spesifik teknikal semua lebih kurang. Okay, sama. Okay. Alright. Ini dia punya senarai semak. Boleh dapat juga dekat laman web RMC tadi. Boleh tengok senarai semak dia ada apa. Okay, tak faham boleh telefon kami. Kami ataupun email kepada kami. InsyaAllah kami akan cuba untuk entertain tuan-tuan dan puan-puan serta prof serta saudara-saudara. Alright, di sama tempat yang download tadi kat mana adalah dokumen-dokumen ni. Alright. Kita terus kepada seterusnya, sebuah harga jual kepada pembekal. Uish, dah tinggal lagi berminit. Kita nak suruhnya ke ni. Takut banyak sangat soalan nanti. Okey, sebuah harga jual kepada pembekal. Ni baru kita jual. Macam dulu-dulu kita jual. Okay, jual, lelong. Ke pembekal pembeli. Betul isi, tawar, bersaing dan lanjut sebagainya. Okay, ni yang dulu-dulu sama sekarang. Sebuah harga jual. Okey, sebuah harga jual ini kalau perasan kat sini, dia ada 2 lah. Sumber dalaman sepenuhnya dengan sumber kerajaan. Proses semua sama, yang beza adalah nilai. Nilai dia berbeza lah. Okey, contoh tadi sumber dalaman sebelumnya, 50,000 hingga 1 juta. Okey, sebuah harga boleh hingga 1 juta untuk semua dalaman sepenuhnya. Rare kan? Ni lain tak ada kot. Ini je ada insyaAllah buat masa ini. Okey, sumber kerajaan 50,000 hingga 500,000. 50,000 hingga 500,000 ni yang biasalah. Okey, tapi macam saya cakap lah,
proses sama, kuasa melulus dia berbeza. Okey, itu sahaja. Contohnya masih sama lagi lah, cumanya macam saya kata lah, dia berbeza untuk meluluskan lah. Alright. Untuk makluman, kalau yang beza ini dengan yang sebuah harga tawar adalah tadi 3, ni mesti 5. Dan semuanya tu mesti berdaftar lah, sama. Dan dia dijual secara terbuka. Tak adalah kita jual secara black market kan, bawah tanah, tak ada. Kita jual terbuka. Kita akan letak dekat laman web Jabatan Bendahari yang makluman perolehan untuk buat makluman untuk jual. Dan juga kita akan letak dekat GPs dan juga kita akan tampal dekat board lah. Alright. So untuk 50,000 hingga 100,000 khas untuk Bumiputera saja. Bukan saya tetapkan, ini MOF tetapkan. Lebih 100,000 terbuka untuk lebih dari 100,000 terbukalah. Bukan Bumiputera pun boleh, bukan terbuka Bumiputera saja, terbuka Bumiputera pun boleh masuk. Okey. Tapi untuk barang import 50,000 dan ke atas per unit perlu mendapat kelulusan TNCP. Ni kena hantar kat TNCP dulu lah. Tapi sampai kat kita dah tahu dah ada kelulusan TNCP. Kalau tak akan lambat. Right? Ini dia punya senarai semak. Senarai semak dia banyak sikit. Kalau ada 9, tadi yang lain-lain semua tak sampai 9, ni sampai 9. Dia memang panjang. Okay, seterusnya kita tengok rundingan terus. Yang ni saya tak boleh nak cerita panjang sebenarnya. Kalau ikutkan macam saya cakap lah, saya nak buat slide ni makan 3 hari, 4 hari. Kalau kalimatnya sebenarnya boleh makan 5 hari, seminggu pun boleh kalau kita nak cerita satu-satu. Saya cakap dengan staff saya mula-mula nak buatkan untuk satu-satu, tapi saya rasa saya nak demam buat slide ni lah. So saya rasa saya tak ceritalah panjang-panjang. Saya akan cerita secara detail dia apa itu rundingan terus. Secara ringkasnya apa itu rundingan terus. Okay, rundingan terus ni sebenarnya runding dengan satu company lah. Nak senang cerita runding terus dengan satu company. Okay, bukan mudah, bukan senang, bukan susah. Dia bukan mudah, bukan senang, bukan susah. Bermaksud apa? Maksud dia di tengah-tengah. Dia ada mudah, ada susah. Mudah dia mungkin nak memudahkan tuan-tuan dan puan. Susahnya adalah nak buat prosesnya susah. Okay. So rundingan terus ni kalau nak kata senangnya kena faham. Dia adalah pembuka tunggal. Sole agent lah. Bukan dia mesti sole. Dia tak boleh ada duo, dia tak boleh trio, tak boleh. Dia mesti sole. Seorang je yang boleh bekalkan. Contohnya bekalkan katakanlah bekalkan hidung palsu. Orang lain tak boleh buat. Hidung palsu bil elektronik. Kawan tak boleh buat. Syarikat tu dia boleh buat. So syarikat tu je lah. Dia kena ada satu surat. Kalau contohlah dia buka cawangan dia di Malaysia. Tapi sebenarnya syarikat tu di Jepun. Nanti Jepun akan keluarkan satu surat bahawa menyatakan bahawa dia disahkan bahawa itulah syarikat pembekal tunggal di Asia Tenggara. Mungkin di Malaysia mungkin. Macam tu lah. Alright. Okay. So kena mengenal pastilah jenis pengecualian rundingan terus ni. Ada 7 banyak. PK7 ni ada banyak. Nanti saya tunjukkan apa 7. Lepas tu yang sikit, yang susah sikit lah kena buat kertas rundingan terus. Kertas kerja. Jadi kena kertas kerja lah. Cerita pasal apa, nak beli tu untuk apa, penyediaan apa, beli dengan siapa, betul ke dia suruh ejen, kenapa nak kena pilih dia, semua kena cerita. Berapa anggaran, semua kena cerita. Okay, yang seterusnya kena buat adalah UTM-FIN. Itu memang wajib. Okay, UTM-FIN memang tidak boleh diasingkan. Okay, yang saya cakap tadi, macam saya cakap dengan awak lah semua. Ataupun saudara-saudari, ataupun tuan dan perempuan, ataupun profesor dan doktor. Kalau saya nak terangkan, ni mau makan 2 minggu ni pun dah 11.45 dah, sepatutnya kita masuk Q&A. Kalau nak cerita ni mau 2 minggu, kita duduk sedar, kita cerita je pasal perolehan ni. Sebab tengok, ini yang untuk rundingan terus ataupun pengecualian sahaja. Belum lagi kita cerita lagi rundingan terus MOF. Okay, memang panjang. Jadi tuan-tuan puan boleh tengok dekat laman web RMC ada, dekat laman web Jabatan Bendahari pun ada. Okay, kalau Jabatan Bendahari dekat bahagian perkeliling, masuk kat perkeliling, boleh tengok kat situ perkeliling untuk perolehan tahun 2020. Manakala di laman RMC, tempat yang sama saya tunjukkan tadi. Alright. So, rundingan terus MOF. Rundingan terus MOF di bawah 5 kategori. Okay. MOF ni dia kata tengok kategori ni lah. Tapi macam saya cakap, I'm not recommendation untuk bawa ke MOF. Because of what? Once kalau MOF tengok, tiba-tiba dia dah, you dah buat ni, dah buat kertas kejul, dah buat apa semua, tiba-tiba MOF kata, no, sebut harga. Dia akan bagi sebut harga. Sebab tu saya biasanya kalau ada profesor atau doktor nak buat rundingan terus, bukan pengecualian, rundingan terus yang bukan pengecualian tapi dengan satu company, biasanya saya tak recommend. Better doktor buat sebut harga. Alright, so tengoklah ni. Ni adalah 5 perkara lah. Kesegeraan kepentingan awam, bagi penjagaman, satu punca bekalan, melibatkan. Okay, saya nak tegas kat sini, bukan ikut kita, ikut MOF. Saya selalu tegaskan kat sini. Betul doktor, atas kepentingan doktor sebagai kepentingan awam untuk doktor buat penyidikan pasal kepentingan awam. Tapi bagi MOF ini bukan untuk kepentingan awam. Contoh,
Doktor kata pula untuk penyeragaman. Betul doktor, untuk penyeragaman di UTM. Tapi untuk di MOF tidak. Right. Satu punca bekalan. Katakan doktor kata doktor dapat satu je. Tapi sebenar-benarnya ada dekat tempat lain juga yang boleh bagi. So kena betul-betul. Melibatkan keselamatan dan strategi. Betul, strategi UTM. Tapi kena ingat, dia tak tengok strategi UTM. Dia tengok strategi sebagai kerajaan. Okey, yang seterusnya kontrak dengan syarikat Bumi Putra. Kontrak ni bukan kita dengan syarikat Bumi Putra tu. Kontrak ni antara kerajaan dengan syarikat Bumi Putra. Alright. So seterusnya rundingan terus sumber dalaman. Rundingan terus sumber dalaman ni sama je di bawah WP 7.5. Macam saya cakap tadi, saya tak boleh nak terangkan sebab WP 7.5 banyak. Cuma saya cuma ringkaskan di sini untuk rundingan terus sumber dalaman ni, contohlah dalam proposal asal telah menyatakan nak beli dengan syarikat A barang apa. Telah dinyatakan dan telah dalam perjanjian pun dah dinyatakan begitu-gitu. Itu adalah rundingan terus di bawah sumber dalaman sepenuhnya. Yang itu kuasa melulusnya adalah kuasa melulus pengarah. RMC lah ataupun ketua PTJ masing-masing. Ini dalam pengecualian WP 7.5 lah. So boleh rujuk lah sebab saya nak terangkan itu macam saya cakap, saya ada masa yang sangat pendek. Sebelum sekarang 9.48, sekejap lagi kita nak buat Q&A. Okay, last kontrak pusat dan kontrak panel. Kenapa kena faham kontrak pusat dan kontrak panel? Sebab ini adalah antara benda yang berkaitan dengan pendidikan juga. Okay, kontrak pusat itu apa? Adalah pembelian sebarang secara berpusat kepada syarikat yang telah ditetapkan oleh universiti ataupun kerajaan. MOM yang tetapkan ataupun UTM yang tetapkan. Okay, ini barang-barangnya. Contoh HDPE setting, kertas A4, peluru atau setara, pos laju, Microsoft license, sampul surat dan alat pemadam api. Okay, yang ini antara benda-benda yang kena kontrak pusat lah. Alright, kontrak panel. Kontrak panel ni maksudnya panel-panel yang universiti lantik. Okay, apa benda terlibat dalam kontrak panel kan? Okay, jawapan dia adalah, alamak, saya gambar tak ada. Sekejap, peti balik. Tak apa, gambar tak ada. Mungkin dia hilang dalam penyiapan. Okay, kontrak panel ni adalah berkaitan dengan mana-mana panel-panel yang telah dilantik oleh UTM ataupun mana-mana panel yang telah dilantik oleh MOF. Okay, kita ada perabot. Tak kira perabot tu apa. Asas apa lah kat sini kalau tengok, perabot asas kayu, asas kain, asas plastik, asas logam, asas rotan. Semua perabot dia mesti ada kontrak panel. Sebab tu kalau kan perabot, Jabatan Harta Bina yang akan luluskan ataupun akan bagi kelulusan. Okay, tapi saya pun pelik kenapa tiba-tiba ada seketul ayam, bukan seketul, ada ayam dari situ, ayam hidup ataupun ayam yang telah disembelih oleh proses. Dia mesti melalui panel yang dilantik oleh MOF. Mungkinlah apa yang mungkin dalam kepala otak saya, mungkin UTM pernah buat penyidikan pasal ayam, saya tahu. Prof. Alina pernah cerita dengan saya, dia buat penyidikan pasal ayam. So mungkinlah benda tu mungkin ada sedikit kerisauan kot di mana halal sertifikat ataupun ada pembelian yang penipuan halal ke apa tak halal ke, mungkin di situlah sebab tu kerajaan nak kawal. Okay. So ini surat daripada Jabatan Bendahari, Cik Bakar yang sayang, Bendahari kita ataupun CFO kita, memaklumkan bahawa semua pembelian barang perabot mesti mendapat kelulusan daripada Jabatan Harta Bina. Okay, kalau tak ada kelulusan Jabatan Harta Bina, bayaran boleh tidak dibuat. So apa-apa mesti melalui Jabatan Harta Bina untuk perabot. So yang bertanggungjawab di sini dimaklumkan dalam surat, bukan saya yang tulis, Encik Sahlan dan juga Encik Aizat. So boleh rujuk pada mereka lah, boleh email pada mereka kalau beli perabot. Okay, perabot ni bermaksud kerusi, meja, perabot. Macam saya kata tak kira lah apa kategori, perabot besi ke, perabot apa ke, kain ke, apa ke, kertas ke, kertas tak adalah, perabot besi ke, kayu ke, rotan ke, kena melalui Encik Sahlan dan ataupun Encik Aizat Fahmi. Right. So tender saya rasa saya tak layak untuk bercakap sebab tender ini diuruskan oleh Jabatan Bendahari. Okay, so mungkin di sesi lain kita akan ceritakan sebab saya tengok dah bertahun ni tender belum sampai lagi kat saya lagi. Okay, so yang tender ni diuruskan oleh Jabatan Bendahari. Alright, so this is my team. Pegawai kami ada berdua je pegawai. Saya ketua bahagian kewangan daripada 4441 yang uruskan perolehan. Portfolio saya perolehan walaupun saya ketua bahagian. Ini pembantu kewangan, pembantu perolehan saya iaitu Puan Zuhaida. Dia adalah peluang accountant. Ini adalah saya punya kira macam pakar rujuk lah dulu. Okay, pakar rujuk di sini. Sekarang dia rujuk saya pula balik. Okay. Alright. Okay. Ni kerani saya. Saya duduk kerani dia. Okay, si Amirul Faisal. Senyum tu nampak gigi. Okay, dia kerani perolehan W19. Okay. Okay, yang seterusnya Puan Maliza. Kerana kewangan perolehan juga. Saya ada dua kerani je uruskan untuk keseluruhan penyelidikan di bawah RMC untuk perolehan. Alright, saja daripada saya. Ada apa-apa soalan? Mungkin saya kena baca kod dekat bahagian komen.
Alamak, banyaknya. Okey, saya baca soalan pertama. Semua dokumen syarat-syarat pembelian ada di website RMC. Ya betul. Semua pembelian syarat-syarat apa benda semua ada di RMC lah, ada di laman web RMC lah. Tuan-tuan dan puan boleh tengok tadi macam saya cakap tadi dekat bahagian dokumen, finance, bahagian procurement. Peraturan, pilihan tu semua ada di situ. Okey, boleh tengok. Untuk borang ke apa semua ada di situ. Alright. So seterusnya, soalan seterusnya. Kita tengok soalan. Okey, soalan mana pula soalan ni? Saya tak tahu. Soalan ni. Sekejap ya tuan-tuan puan, saya pula jadi lagak macam nak tengok komen. Saya tak keluar. Cik Hamzah boleh bantu saya? Soalan saya tak nampak lah. Boleh sebentar. Sekejap daripada IRIB ni, apa maksud dari sumber kerajaan dengan sumber dalaman? Geran Okey. UTM sumber dalaman, geran FRGS sumber kerajaan, macam ni ke? Bukan. Untuk geran UTM, dia sebenarnya sumber kerajaan. Sebab kita kena tengok sumber tu datang daripada mana. Contoh macam duit datang daripada RU, duit Q. Kan tuan-tuan nampak kat depan tu duit Q, duit RU. Tu adalah sumber kerajaan sebab kerajaan yang bagi duit. Okay, sumber dalaman sepenuhnya bermaksud sumber yang UTM jana sendiri ataupun sumber datangnya daripada orang luar selain daripada kerajaan. Macam saya kata tadi, industri, international, contoh kan buat kontrak dengan industri ataupun buat dengan British Council di luar ataupun buat dengan katakanlah dengan apa Sandabi, buat research dengan Sandabi, buat research dengan Kicap Jalin, buat kita research dengan Kicap Kipas Udang. Tu syarikat-syarikat kat luar, semua syarikat kat luar tu sumber dalaman sepenuhnya. Tapi kalau duit geran UTM dikira sumber kerajaan. Okey, ada soalan seterusnya? Okey, daripada Mus AFH. Salam. Saya ada soalan, kalau penderma ataupun sponsor nak masuk duit ke tabung endowment, kemudian nak guna untuk beli barang bernilai 70,000. Perlu ke melalui perolehan sebut harga atau pembelian terus? Okey, so kena tahu juga sama ada duit tu dimasukkan dalam satu tabung yang sama ataupun tabung yang berbeza. Macam saya cakap tadi, kita tengok pada slide yang awal ini. Bukan tak boleh, boleh. Sekejap laju. Okey, mungkin saya terlalu laju sangat kot, mungkin ada yang terlepas. Okey, ini slide dia. Okay, katakanlah tadi kan, katakan 70,000 tu datangnya daripada apa tu? Daripada syarikat. Okey, 70,000 lebih 50,000, tapi kena buat sebuah harga lah. Okey, tapi dia bukan sumber dalaman, sumber kerajaan, dia jadi sumber dalaman kalau diasingkan. Contoh, duit tu dimasukkan kepada tabung yang memang menguruskan untuk duit bukan duit kerajaan. So dia boleh guna perolehan untuk sumber kerajaan. Tapi tadi lebih 70,000 kan? 70,000 kalau satu benda tu 70,000 tu 70,000 satu barang tu, dia memang kena lalu sebuah harga lah. Sebab tadi kan pembelian terus menggunakan persahabatan sehingga 50,000 kalau sumber dalaman sepenuhnya. Sumber kerajaan sehingga 20,000. Tapi sebabkan sebut 70,000. Tapi kalau kata duit tu masuk 70,000, nak beli barang 50,000 dan boleh mengasingkan duit tersebut, tidak dicampurkan dengan duit kerajaan untuk membuat perolehannya, maka bolehlah di bawah kategori sumber dalaman sepenuhnya. Alright, ada soalan seterusnya? Okey, soalan seterusnya, semua dokumen syarat-syarat pembelian ni ada di website RMC ke? Ada. Tadi saya dah jawab tadi soalan tu. Ada di IRMC. Okey, ini dah ada Okey, kejap. Ada lagi satu daripada Encik Muhammad Noor Azli. Boleh share antara contoh transaksi di bawah kategori AP59 jika boleh dikongsikan kepada kami semua untuk perhatian kami semua. Boleh. Sekejap saya tunjukkan contoh untuk pecah kecil ni. Okey, macam saya cakap tadi, ni situasi dia. Okey, pecah kecil ni untuk penyidikan dia special sikit lah. Penyidikan saja special sikit. Sebab yang ni kita boleh tengok dekat WP 7.5 lah. Kalau contohnya beli bahan kimia kan. Kalau beli bahan kimia tu, kita kalau buat kajian tak adalah kita beli katakanlah 30 botol sekaligus. Padahal kita nak guna 5 dulu, testing, jalan. Lepas tu baru boleh buat sebab dia ada kesan daripada bahan kimia tersebut. Kesan-kesan, okey. Oh, dah jumpa, baru beli bahan kimia lain. Tapi mungkin dengan pembekal yang sama sebab pembekal tu je boleh bekal.
Kalau boleh minimum 30 hari daripada tarikh first pembelian minimum. Tapi kalau boleh saya mohon, kalau boleh anjakkanlah sehingga 2 bulan, maksudnya 60 hari ke 30 hari lebih sikit ke macam itulah. Tu kelebihan untuk penyelidikan saja. Saya ulang balik, penyelidikan saja yang diuruskan oleh RMC. Yang diuruskan oleh PTJ tu saya tak tahulah. Okay. So ni ada dekat WP 7.5 untuk pembelian fabrikasi, untuk bahan kimia. Okay. Tapi kalau macam mana dikategorikan sebagai pecah kecil ataupun di bawah IP 59? Kalau boleh nampak di slide saya ni situasi lah. Katakanlah dia beli pada tadi, katakan ni sekarang laptop. Laptop beli 1 Jun, next dia beli pada 21 Jun. Padahal dia boleh sekaligus kan? Kalau dia boleh sekaliguskan, kena sekaliguskan. Tapi kalau dia memang tak boleh sekaliguskan, macam saya cakap tadi, bahan kimia ataupun beli fabrikasi, nak buat dulu fabrikasi, contoh-contoh, present dulu kepada KPT. Kan? Sebab saya cakap, saya cuba faham penyelidik, ini yang saya dapatkan, dia cuba cantumkan, kebetulan, katakanlah nak jadikan Transformers, kan macam cerita dalam Transformers tu, dia buat tangan dulu. Dia buat tangan tu boleh gerak. Oh, tangan boleh gerak, jadi kita present pada KPT. Okay, PPT present gini-gini, okay, meet spesifikasi kita, okay, cantik, terbaik. Baru dia akan sambung. So, boleh. Tapi minimum dia 30 hari atau lebih. 30 hari atau lebih. So, janganlah buat 30 hari, buatlah 35 hari ke 36 hari daripada pembelian yang pertama. Alright, ada soalan seterusnya? Dah tak ada dah soalan dia. Ada. Bayaran conference sekarang tak boleh guna invoice ke? Tadi Bayaran sekejap. conference. Okay, bayaran conference sebenarnya kena guna bayar balik wang lah. Sebab apa? Kita takut. Takut apa? Takut dah bayar bil invoice tersebut tapi conference tak pergi. Conference tak attend. So, menjadi kerugian kepada universiti. Sebab ini pernah berlaku, bukan tak pernah berlaku. So, pihak universiti membuatkan memang kena bayar balik dulu. Bayar dulu. Baru kita akan bayar balik. Okay, benda ni berlaku sangat. Bukan kita tak nak bantu tapi memang terlalu berlaku. Benda tu menjadikan universiti dalam keadaan kerugian. Sebab apa? Bila you attend conference, ilmu akan dapat. Ilmu tu akan diazurkan kepada student. Student akan dapat, penyelidik akan dapat, warga UTM akan dapat. You boleh sharing session macam saya sharing ni dalam Facebook Live, mungkin di bahagian fakulti, semua boleh dapat. So kalau contohnya dia dah bayar, tapi tak attend, kerugian pada universiti. Sebab tu kita akan buat bayar balik wang. Alright, ada soalan lagi? Okay, Encik Munim dah tak ada dah ni. Alhamdulillah tak ada. Tapi kalau sekiranya ada boleh hubungi kami melalui email ataupun WhatsApp lah. Sebab kadang-kadang bukan tak angkat panggilan telefon. Maklumlah PKP ni kadang-kadang kita pun dah tak tahu kat mana kita berada. Kadang-kadang mungkin kita buat kerja tu di dapur. Kadang-kadang kita buat kerja tu kat depan. Kadang-kadang kita buat kerja tu kat bilik. Kita pun tak tahu handphone tu terletak kat mana. So kalau boleh WhatsApp, insyaAllah saya akan cuba balas. Okay, kalau tak boleh nak WhatsApp saya, boleh WhatsApp kepada Puan Zuhaida dan dia akan maklum pada saya mana-mana yang dia tak boleh buat decision. Alright, ada apa-apa soalan lain? Kalau tak ada, saya serahkan semula kepada Cik Hamzah untuk penutupan dan seterusnya. Okey, terima kasih kepada Encik Munim. Syukur Alhamdulillah di atas perkongsian yang bermanfaat itu sebentar tadi. Semoga ilmu yang kita perolehi pada hari ini dapat diaplikasikan secara baik dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab seharian kita. Dengan ini berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini. Saya selaku wakil dari pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada penceramah kita kerana sudi meluangkan masa dan tidak lupa juga kepada hadirin sekalian kerana sudi mengikuti program ini sehingga tamat. Okey, semoga ilmu yang diberikan kepada kita hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey, sebelum tamat saya nak sharekan sedikit orang kata apa ni, kita punya next program untuk siri kuliah 4 dan 5 iaitu kita akan siri kuliah 4 ni kita akan tarikh dia pada 28 Jun 2021 hari Isnin jam 11 hingga 12 tengah hari. Penceramah dia iaitu Cik Zurida binti Saadan iaitu yang bertajuk pengurusan penyelidikan, pengurusan projek. Yang kelima, apa tuntutan bayaran dalam penyelidikan iaitu disampaikan oleh Puan Nur Hidayah binti Abdul Malih iaitu pada hari Selasa. Iaitu minggu depan kita akan ada 2 program lah, Isnin dan Selasa. Waktu yang sama 11 hingga 12 tengah hari. Okey, sekian saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Hamzah. Sama.